Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini, di pagi ini di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dalam program tuition online Perlis Mengaji. InsyaAllah hari ini saya Cikgu Sharifah Husna binti Said Alwi dari Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra Kanggar Perlis akan bersama-sama dengan anak-anak di rumah untuk sama-sama kita berkongsi ataupun mempelajari matematik sekolah rendah. Okey, insya-Allah. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anak-anak untuk tajuk pecahan. Kita fokus kepada pecahan tahun 5. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar tambah dan tolak pecahan dan juga darab bahagi pecahan. Hari ini kita akan lihat ada lagi subtopik untuk tajuk pecahan, iaitu konsep daripada konsep daripada dan juga penyelesaian masalah yang melibatkan pecahan. Cikgu harap anak-anak di rumah, anak-anak tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 boleh bersama-sama dengan cikgu hari ini untuk kita sama-sama belajar dan kita berkongsi cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan. Cikgu harap anak-anak dah bersedia dengan alat tulis, dengan buku catatan dan juga kalau boleh ada buku teks. Okey, insya-Allah. Baik. Kita lihat. Okey, pecahan. Pecahan yang kita telah belajar iaitu tambah pecahan, tolak pecahan, darab dan bahagi pecahan. Okey, bila kita dah kuasai tambah, tolak, darab dan bahagi ini, jadi untuk soalan seterusnya, untuk penyelesaian masalah, kita hanya fokus kepada soalan dan juga kata kunci soalan untuk kita selesaikan masalah tersebut. Baik. Okey, nombor dan operasi. Ini adalah tajuk pecahan tahun 5, iaitu tajuk yang ke-7. Okey. Kita lihat hari ini ialah kita fokus kepada konsep daripada dalam pecahan, iaitu standard kandungan 7.4 dan standard pembelajaran 1 menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor bercampur daripada sesuatu kuantiti. Okey, kalau kita lihat kepada standard prestasi tahap penguasaan, iaitu tahap penguasaan 5 dan 6, menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi, dan tahap penguasaan 6 menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif. Okey, hari ini kita fokus kepada konsep daripada dalam pecahan dan juga penyelesaian masalah melibatkan pecahan. Baik, apa yang dikatakan konsep daripada dalam pecahan? Daripada. Okey. Daripada bermaksud darab. Okey, daripada bermaksud
darab. Ingat, kalau ada perkataan daripada ataupun yang melibatkan dalam soalan pecahan, dia beritahu ataupun dia dalam soalan tu ada disebut daripada apa. Maksudnya kita perlu menggunakan operasi darab. Daripada itu bermaksud darab. Pendaraban sesuatu pecahan dengan nombor bulat adalah untuk mencari nilai pecahan itu daripada nombor bulat tersebut. Okey. Ini adalah kita darab dengan nombor bulat. Okey, nanti kita lihat. Okey, operasi yang digunakan ialah operasi darab dan bahagi. Okey, kalau anak-anak ingat balik, dalam tajuk bahagi kita, dalam tajuk darab dan bahagi pecahan, kita mesti menggunakan operasi darab dan bahagi. Per bermaksud bahagi. Okey, ini adalah contoh yang pertama. 3/4 daripada 24. 3/4 daripada 24. Ingat, daripada tu kita tukar kepada darab. Okey. 3/4 darab 24. Jadi untuk kita selesaikan, kita darablah seperti kita dah belajar darab pecahan. Okey, 3 darab yang atas, pengangka darab dengan 24. 3 darab 24, kemudian bahagilah dengan 4. 3 darab 24 bahagi dengan 4. Okey. Okey, ingat pengangka darab dengan nombor bulat ini dan dibahagi dengan penyebut. Okey, 3 darab 24, 72. 72 per dengan 4 bermaksud 72 bahagi 4. Okey, kita akan dapat jawapan yang terakhir ialah 18. Okey, 72/4 bermaksud 72 bahagi 4 dan anak-anak akan dapat jawapan 18. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Baik. Contoh yang kedua. Baik, 2/3/5. Ini adalah nombor bercampur. 2/3/5 daripada 120. Sama juga macam tadi. Okey, apabila kita dapat nombor bercampur, apa yang perlu anak-anak lakukan ialah tukar dulu kepada pecahan tak wajar. 2/3/5 ini tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, 5 darab 2, 10 tambah 3, 13. So, sama dengan 13/5 daripada tukar kepada darab 120. Jadi, kita akan tulis 13/5 darab dengan 120. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Kalau anak-anak boleh permudahkan, 5 dan 120 boleh permudahkan terus. Kalau tak boleh permudahkan, anak-anak perlu mendarab 13 iaitu pengangka darab dengan 120 bahagi dengan 5. Okey. Okey, 13 darab 120 bahagi dengan 5. So, kita akan dapat 1560 bahagi dengan 5. Okay, 13 darab 120 sama dengan 1560. Kemudian anak-anak perlu bahagi dengan 5. Untuk jawapan yang terakhir, anak-anak akan dapat jawapan 312. Boleh buat jalan pengiraan di sebelah. Okey, bahagi di sebelah. Dan anak-anak akan dapat jawapan 312. Okey. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, sama juga nombor bercampur darab dengan nombor bulat. 1 2/7 daripada 21. 1 2/7 daripada 21. Tukarkan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kemudian anak-anak perlu darab dengan 21. Okey, 7 darab 1, 7 tambah 2, 9. 9/7 daripada tukar kepada darab
nombor bulat 21. Jadi 9 per 7 darab 21. Okey, kemudian kita darablah macam biasa. 9. Okey, kalau kita lihat di sini, 7 dan 21 adalah gandaan sepunya. Jadi maksudnya kita boleh permudahkan. Okey. Salah ni. Sekejap Okey, 7 dan 21. 7 dan 21 kita boleh permudahkan dengan menggunakan sifir 7. Jadi 7 bahagi 7 1 dan 7 bahagi 21 bahagi 7 kita akan dapat 3. Jadi 9 yang tinggal ialah 9 darab 3 per 1. Jadi jawapannya ialah 9 darab 3 27 per 1 per 1 ialah sama, kita tak perlu tulis. Okey, sama dengan 27 sahaja. Okey, jawapannya ialah 27. Okey. Itu sahaja yang anak-anak perlu faham dan perlu tahu konsep daripada. Bila keluar soalan macam ni, anak-anak boleh terus tukarkan daripada kepada darab. Baik, okey. Cuba ambil masa 3 minit untuk anak-anak selesaikan soalan 3 soalan ini. Baik, cikgu akan sama-sama tunjukkan cara untuk kita menyelesaikan masalah. A, 1/2 daripada 76. B, 4/5 daripada 110. Baik, kita lihat kepada A, 1/2 daripada 76. Tulis semula, 1/2 daripada ialah darab 76. Okey. Langkah yang pertama ialah pengangka 1 darab dengan 76. 1 darab 76, 76. Kemudian bahagi dengan 2. Jadi, anak-anak akan dapat 76/2. Lepas tu, kita buatlah bahagi. 76 bahagi 2. Okey? 76 bahagi 2. Kemudian, 3 darab 2, 6 baki 1, turunkan 6, 16. Jadi 8 darab 2, 16. Okey. Jadi di sini kita dapatlah jawapan 76 bahagi 2 sama dengan 38. Okey, jawapannya ialah 38. Baik, B. 4/5 darab dengan 110. Macam biasa, 4 darab 110 dan bahagi 5. 4 darab 110 ialah 440 bahagi 5. So, anak-anak pun buatlah bahagi macam biasa. 8 darab 5, 40. 4, turunkan sifar, 8 darab 5, 40. Okey, so kita akan dapat jawapan 88. Okey, itu sahaja. Okey, anak-anak boleh cuba ulang kaji ataupun buat latihan yang melibatkan daripada. Okey, ini adalah contoh soalan daripada dalam pecahan. Okey, cuma darab pengangka, darab dengan nombor bulat, kemudian bahagi dengan penyebut. Okey. Okey, untuk soalan C, apa jawapan yang anak-anak dapat? Soalan C ialah 124. Okey. Baik. Kita telah selesai untuk konsep daripada dalam pecahan. Okey, untuk seterusnya, kita lihat kepada penyelesaian masalah melibatkan pecahan.
penyelesaian masalah melibatkan pecahan. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang melibatkan pecahan adalah sama dengan penyelesaian masalah yang melibatkan nombor bulat. Okey, pastikan mencari kata kunci dalam masalah yang diberi dan gariskan. Okey, tentukan operasi yang terlibat. Okey. Kita lihat contoh yang pertama. Jisim sebiji durian ialah 1/7/8 kilogram. Jisim ialah berat ya. Jisim ialah berat. Jisim sebiji tembikai ialah 1/4 kilogram daripada jisim durian itu. Hitung jumlah jisim dalam kilogram durian dan tembikai itu. Okey, untuk soalan ini, pastikan anak-anak membaca soalan, membaca ayat satu persatu dan fahamkan. Okey, jika kita lihat di sini, jisim sebiji durian ialah 1/7/8 kilogram. Itu adalah maklumat yang diberi. Jisim tembikai ialah 1/4 kilogram lebih daripada jisim durian itu. Apa maksud lebih daripada? Sebelum ni kita dah belajar, kalau lebih daripada, kita mesti tambah. Okey, tambah maksudnya jisim tembikai lebih daripada jisim durian. Jadi bila lebih, kita mesti tambah. Okey, itu kita dapat satu operasi yang terlibat, iaitu operasi tambah. Kemudian, hitung jumlah jisim dalam kilogram. Hitung, kirakan jumlah jisim, jumlah. Okey, maksudnya kita nak kira jisim apa? Jisim durian dan tembikai. Tadi kita cari jisim tembikai, kemudian soalan minta kita kirakan jumlah jisim durian dan tembikai. Jadi kita perlu tambahlah jisim durian tambah jisim tembikai. Okey, untuk yang pertama, okey, ini adalah kata kunci. Lebih daripada, maksudnya lebih daripada kita perlu mendarab. Kemudian hitung jumlah. Lebih daripada kita perlu tambah. Kemudian hitung jumlah. Juga kita perlu tambah, iaitu jisim durian dan juga jisim tembikai. Baik, kita lihat penyelesaian. 1/7/8 ini ialah jisim durian. Okey, 1/7/8 kilogram ialah jisim durian. Tambah 1/7/8 tambah 1/4 kilogram. Ini ialah jisim tembikai. Okey, sebab apa kita tambah 1/4? Sebab dalam maklumat, dalam soalan bagi tahu 1/4 lebih daripada jisim durian. Jadi tembikai ialah durian tambah jisim durian tambah 1/4 yang lebih itu. Okey, so dua-dua operasi tambah. Jadi kita tambahlah macam biasa, seperti mana yang kita telah belajar tambah pecahan. Okey, sama dengan di sini, cuba lihat 1/7/8 tambah 1/7/8 tambah 1/4. Kalau anak-anak lihat, di sini penyebut 1/4 tidak sama dengan penyebut yang lain. 4 tidak sama dengan 8. Jadi, kita perlu samakan penyebut dahulu. Okey? 4 boleh jadi 8. Iaitu 4 darab dengan 2. Bila 4 darab dengan 2, pengangka mesti ikut darab 2. Okey? Kemudian, kita dapatlah jawapan 1/7/8 tambah 1/7/8 tambah dengan hasil darab tadi, iaitu 1 darab 2, 2 per dengan 4 darab 2, 8. So, dapatlah 2/8. Jadi, dah sampai di sini, kita selesaikan. Kalau anak-anak lihat di sini, 1 ialah nombor bulat dan 1 ini juga adalah nombor bulat. Kita boleh tambahkan dulu nombor bulat. 1 tambah 1 iaitu 2. Ini 2. Kemudian kita tambahkan pengangka
ketiga-tiga pengangka. 7 tambah 7 tambah 2 iaitu 16 per dengan 8. Jadi 2 16 per 8. 16 per 8 ialah pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar. Jadi kita perlu tukarkan, maksudnya 16 per 8 kita perlu bahagi. 16 bahagi 8. Okey. Kalau kita lihat di sini, 2 ialah 2 tambah 16 per 8. 16 bahagi 8 kita akan dapat 2. So, kita akan ada 2 nombor bulat. Nombor bulat 2. Jadi yang asalnya ialah 2 tambah lagi dengan 2, jadi jawapannya ialah 4. Okey, jawapannya ialah 4. Okey, ini adalah contoh penyelesaian masalah pecahan yang melibatkan unit kilogram, iaitu unit berat. Okey. Kita lihat kepada soalan seterusnya. Okey, jumlah jisim durian dan tembikai itu ialah 4 kilogram. Okey, kita lihat kepada soalan ini. Raja di bawah menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. Okey, kalau anak-anak lihat, air yang terdapat dalam bekas itu ialah 4 liter. 4 liter. Okey, soalannya. Puan Anis menggunakan 21/5 liter air untuk memasak. Menggunakan. Kat situ awak kena cari kata kunci apa yang diberitahu dalam soalan. Apakah maklumat ataupun info yang diberikan dalam soalan. Puan Anis menggunakan 21/5 air itu untuk memasak. Kemudian dia menambah 7/10 liter air lagi ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu air di dalam bekas itu sekarang? Okey. Kalau kita lihat di sini, kita cari kata kuncinya dahulu. Untuk ayat yang pertama, menggunakan. Bila menggunakan, mestilah berkurang. Bila berkurang, maksudnya kita menggunakan operasi tolak. Okey. Daripada 4 liter ni, Puan Anis menggunakan sebanyak 21/5 liter. Okey, guna mesti operasi tolak sebab dia berkurang. Kemudian, apa yang berlaku? Kemudian dia menambah. Kat situ dah tahu dah operasi apa. Sebab dia cakap dia menambah sebanyak 7/10 liter air lagi ke dalam bekas itu. Tadi operasi tolak. Sekarang bila air itu berkurang, Puan Anis tambah pula sebanyak 7/10 liter. Berapakah isi padu air itu berapakah isi padu air di dalam bekas itu sekarang? Okey. Jumlah asal air ialah 4 liter. Tolak dengan 21/5 liter yang telah digunakan. Kemudian Puan Anis menambah semula sebanyak 7/10 liter. Okey, ini adalah ayat matematik yang anak-anak kena tahu, kena tulis. Okey, 4 liter tolak 21/5 liter tambah 7/10 liter. Okey, ini adalah ayat matematik yang perlu kita selesaikan. Okey, kita lihat di sebelah. Okey. 4 liter ialah nombor bulat. Okey, kita buat macam ni. 4/1. Okey, nombor bulat jadikan nombor pecahan, kita tambahkan per 1. Kemudian, tolak dengan 21/5 ini ialah nombor bercampur, tukarkan kepada pecahan tak wajar, iaitu penyebut darab dengan nombor bulat tambah dengan pengangka, iaitu 5 darab 2 10 tambah 1 11. Okey, jadi kat sini 11/5. Baik, ini adalah tambah.
Okey. Okey, jadi di sini 4/1 tolak 11/5 tambah 7/10. Okey, kalau anak-anak lihat, penyebut tidak sama. Ketiga-tiga penyebut adalah tidak sama. Jadi kita cari gandaan sepunya terkecil bagi 1, 5 dan 10. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, gandaan sepunya terkecil bagi 1, 5 dan 10 ialah 10. Jadi penyebut 1 dan penyebut 5 kita jadikan 10. Jadi anak-anak lihat yang berwarna merah ni, 1 darab dengan 10 dan atas pengangka juga ikut darab dengan 10. 5 darab dengan 2 dan 11 juga darab dengan 2. Pengangka dan penyebut mesti sama. Baik. So, bila dah dapat di sini, kita selesaikan. 4 darab 10, 40 per 10 tolak 11 darab 2, 22 per 10 tambah 7/10. Jadi, kita lihat di sini penyebut telah pun sama. Kita selesaikan operasi tolak dan tambah macam biasa. Pengangka 40 tolak 22 dan tambah 7. Jadi kita akan dapat 25/10. Okey, 25/10 ialah pecahan tak wajar. Jadi buatlah operasi bahagi untuk dapatkan nombor bercampur. 25/10 iaitu 25 bahagi dengan 10, anak-anak akan dapat 21/2. Okey. Jadi 1/2 liter air di dalam bekas itu sekarang. Setelah kita tolak dan kita tambah, okey, air yang ada dalam bekas itu sekarang ialah 1/2 liter, iaitu 2,5 liter air. Okey. Ini soalan yang melibatkan unit liter. Okey, unit liter. Kita lihat soalan yang ketiga. Baik, kelas 5 dinamik ada 45 orang murid. Okey. 5/9 daripada jumlah murid itu ialah murid perempuan. Hitung bilangan murid lelaki dalam kelas itu. Okey. Kalau anak-anak lihat di sini 5/9 daripada jumlah murid itu. Daripada maksudnya darab. Jumlah murid ialah 45. Jadi kita boleh dapatkan bilangan murid perempuan iaitu 5/9 darab dengan 45. Tapi soalan minta bilangan murid lelaki. Baik, kita lihat ada dua cara di sini. Okey, cara satu ialah melukis gambar rajah. Gambar rajah pecahan. Okey. Okey. Ini adalah gambar rajah pecahan 1/9. Kesemuanya ialah 9/9. Okey, 1/9 kita ada 9 bahagian. Baik. Kalau kita lihat kepada soalan, 5/9 daripada murid itu ialah murid perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, semua ni adalah 45 orang murid. Okey. 1, okey, 5 bahagian ini ialah murid perempuan. Dan bakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bakinya ialah 4/9 iaitu murid lelaki. Okey. Bila kita selesaikan soalan, hitung bilangan murid lelaki. Ini adalah kata kunci yang perlu anak-anak fokuskan ataupun
tekankan. Sebabnya apa? Sebab dalam soalan dia bagi pecahan murid perempuan. Tetapi soalan tanya bilangan murid lelaki. Jadi kadang-kadang kita selalu tersalah. Mungkin kita terkeliru ataupun tidak berhati-hati dengan soalan. Okey, kita fokus kepada 5/9. Okey, awak pun terus cari 5/9 darab dengan 45. So, awak dapatlah jawapan. Sedangkan itu adalah bilangan murid perempuan. Okey. Okey, kita lihat di sini. Pecahan murid lelaki ialah 4/9. Jadi, bilangan murid lelaki ialah 4/9 darab 45. Okey, kita fokus kepada perkataan daripada ini iaitu darab. Okey, maksudnya 4/9 daripada jumlah semua murid kita akan darabkan. 4/9 darab dengan 45. Okey, darablah pengangka 4, darab dengan 45 bahagi dengan 9. Ataupun kalau kita lihat di sini, kita boleh permudahkan 9 dan 45. Okey. 9 darab 1, 9. 9 darab 5, 45. Jadi yang tinggal ialah 4 darab 5, 20. Per 1 sama dengan 20. Jadi kita dapatlah bilangan murid lelaki iaitu 20 orang. Okey. Ini adalah cara, maksudnya kalau anak-anak lihat, kita lihat kepada pecahan murid perempuan 5/9. Ingat, 5/9. Kalau penuh mesti 9/9. Okey? Kalau 9/9, ini 9. 5 bahagian ialah murid perempuan. Jadi yang tinggal adalah murid lelaki, 4/9. Jadi kita boleh terus jawab 4/9 darab dengan 45. Jadi kita dapatlah jawapan murid lelaki, bilangan murid lelaki. Ini adalah cara satu. Kita lihat cara yang kedua. Okey. Bilangan murid perempuan ialah 5/9 daripada 45. Okey. 5/9 daripada 45 orang. Okey. Boleh juga kita cari bilangan murid perempuan. Okey. Kita selesaikan 5/9 darab 45. So, anak-anak akan dapat 25 orang murid. Okey. Selalunya anak-anak akan tertinggal ataupun habiskan jawapan sehingga di sini sahaja. Okey, sepatutnya kita lihat kepada soalan tanya bilangan murid lelaki. Jadi sekarang kita dah cari bilangan murid perempuan. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita ambil jumlah keseluruhan 45, kita tolaklah dengan jumlah murid perempuan iaitu 45 tolak 25. Jadi kita dapatlah bilangan murid lelaki iaitu 20. Okey, tadi kita terus cari bilangan murid lelaki. Sekarang kita cari bilangan murid perempuan, kemudian kita tolakkan dengan daripada jumlah keseluruhan. Okey. Okey. Dua cara yang anak-anak boleh lakukan. Cuma anak-anak perlu berhati-hati dalam menjawab soalan. Baik, seterusnya ialah umur Izzah ialah 12 tahun. Umur ayahnya ialah 4/1/4 kali umur Izzah. Kali itu kita dah tahu dah, kali ialah darab. 4/1/4 kali. Berapakah umur ayahnya? Okey. Kita lihat. Itu adalah kata kunci. 4 kali maksudnya 12, kita kena darab dengan 12. Okey. Penyelesaian. 4/1/4 darab dengan 12 tahun. Okey, maksudnya 4/1/4 tu kita buat 12 kali. Okey, tapi kita tak perlulah, kita kena tambah 12 kali. Tapi kalau nak tambah 12 kali, panjang. Okey, itu adalah penambahan berulang. Untuk pendekkan penambahan berulang, kita tukar kepada operasi darab. Iaitu 4/1/4 darab dengan 12. Baik. 4/1/4 ialah nombor bercampur. Okey, nombor bercampur, tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, 4 darab 4.
penyebut 4 darab dengan nombor bulat 4 iaitu 16 tambah 1 sama dengan 17/4 darab dengan 12 tahun. Baik. Kita lihat di sini 12 dan 4 kita boleh permudahkan. 12 dan 4 kita boleh permudahkan. 4 darab 1 4, 4 darab 3 12. Kita gunakan sifir 4. Jadi yang tinggal ialah 17 darab 3 per dengan 1. Okay. So kita darablah macam biasa. 17 darab 3 sama dengan 51 tahun. Jadi umur ayah Izzah ialah 51 tahun. Okay. Kalau anak-anak lihat, semua jalan penyelesaian, semua kita dah belajar dalam tajuk dalam subtopik tambah, tolak, darab dan bahagi pecahan. Cuma kita fokuskan di sini ialah bagaimana untuk kita cari kata kunci dalam soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey. Okey, ini adalah soalan yang terakhir. Baik. Okey. Rajah di bawah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Lorekkan 1/8 daripada seluruh rajah itu. Baik, ini cikgu akan tunjukkan di depan. Baik. Satu, dua. Okey, di sini kita ada soalan minta 1/8 lorekkan 1/8 daripada seluruh rajah. Okey. Ini adalah rajah yang diberi. Okey, rajah yang diberi. Lorekkan, dia minta kita lorekkan 1/8 daripada seluruh rajah. Baik. Anak-anak lihat rajah di sini, kita bilang berapa petak yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Iaitu 6 darab 4. 24. Jadi, keseluruhan petak segi empat sama ini ialah 24. Baik. Lorekkan 1/8 daripada 1/8 daripada iaitu darab seluruh rajah ialah 24. Okey, fokus pada di sini. 1/8 daripada iaitu darab seluruh rajah ialah 24. Jadi kita selesaikanlah macam biasa. 1 darab 24 bahagi dengan 8. Jadi 24 bahagi 8, kita akan dapat 3. 24 bahagi 8 sama dengan 3. Jadi, berapa yang perlu kita lorekkan? 3 lah. Bilangan 3 yang perlu kita lorekkan. So, di sini, dalam gambar rajah soalan awak perlu lorekkan 3 petak. Mana-mana petak pun boleh. Tak perlu tersusun. Ikut suka. Ikut suka awak mana-mana petak yang awak nak lorekkan. Okey? Tak ada masalah. 1, 2, 3. Okey? Cukup bilangan 3, betul lah jawapan awak. Tak perlu susun 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3. Mana-mana petak yang awak suka, awak boleh lorekkan. Okey. Okey, ini kita fokus 1/8
daripada seluruh raja. Okey. 1/8 darab 24. Kita permudahkan. 8 dan 24. 8 darab 18. 8 darab 3, 24. Ini cara permudahkan ya. Okey, so kita dapat 3. Awak lorekkanlah 3 petak pada gambar rajah yang diberi. Okey, lorekkan mana-mana 3 petak. Ikut suka kamu. Okey, so cikgu lorekkan di sini 1, 2, 3. Okey, cikgu harap anak-anak dapat faham untuk tajuk hari ini, untuk apa yang kita telah kongsi hari ini. Okey, insya-Allah kita akan sama-sama buat latihan ataupun untuk dalam buku teks tahun 5, anak-anak boleh lihat pada muka surat 86, 87, 86 hingga 90. Cikgu harap anak-anak dapat buat soalan ini di rumah. Habiskan semua soalan dalam buku teks tahun 5 dari muka surat 86 hingga 90, iaitu konsep daripada pecahan daripada suatu kuantiti dan juga penyelesaian masalah melibatkan pecahan. Okey, dalam mana-mana buku pun anak-anak boleh buat latihan, buku yang telah dibeli ataupun buku tahun 4 dan juga tahun 6. Juga terdapat soalan penyelesaian masalah melibatkan pecahan. Okey. Cikgu rasa sampai di sini dulu untuk hari ini atas perkongsian kita. Terima kasih kerana bersama-sama cikgu pada hari ini. Okey, cikgu sudahi slot pagi ini dengan ucapan ribuan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Terima kasih Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua frontliners. Hapuskan COVID-19. Kita jaga kita. #Perlis Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.